Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali. Kali ini saya akan jelaskan berkongsi topik yang untuk peperiksaan semester 2 sebagai sebagai ulang kaji dengan ulang kaji secara sepintas lalu Cikgu tak akan terangkan dengan lebih detail sebab cikgu percaya anak-anak cikgu telah pun belajar dengan cikgu masing-masing Jadi cikgu hanya tunjukkan secara sepintas lalu untuk rujukan mana tahu boleh membantu anak-anak dalam peperiksaan semester 2 Topik kali ini ialah penipisan lapisan ozon penipisan lapisan ozon. Cikgu akan pergi cepat supaya anak-anak boleh buat ulang kaji dengan cepat. Cikgu akan sediakan bahan Jadi kita tahu lapisan ozon terbentuk daripada ozon yang terdiri daripada 3 atom oksigen 3 atom oksigen yang terikat bersama membentuk lapisan ozon yang menyelimuti bumi dan berada di stratosfera. Ia berlaku secara semula jadi anak-anak sekalian, di mana ia berfungsi melindungi permukaan bumi daripada sinaran ultraviolet Jadi bagaimana ia terbentuk Ozon ini terbentuk apabila apabila O2 atau oksigen menyerap bahangan matahari yang menyebabkan reaksi kimia dan akhirnya terpisah menjadi 2 atom oksigen. Yang tunggal di atom-atom ini akan bergabung semula dengan oksigen yang berada di atmosfera dan akhirnya membentuk O3. O3 inilah yang kita namakan ozon Yang kita namakan ozon yang membentuk lapisan ozon di stratosfera. Mudah anak-anak sekalian. Seterusnya kita akan tengok tertunjukkan bagaimana berlakunya penipisan lapisan ozon Sebenarnya anak-anak sekalian, gas yang amat jahat cikgu sebutkan adalah gas CFC iaitu chlorofluorokarbon. Dia merupakan punca utama berlakunya penipisan lapisan ozon. Kenapa ia begitu jahat anak-anak sekalian? Jadi sebenarnya chlorofluorokarbon ini terbentuk daripada unsur karbon, klorin dan fluorin. Karbon, klorin dan fluorin. Yang mana kebanyakan CFC ini terdapat di mana-mana disebabkan oleh aktiviti manusia. Mungkin terdapat dalam bahan penyejuk terdapat dalam bahan penyejuk seperti pendingin hawa, peti sejuk, aerosol, minyak wangi, industri plastik dan ataupun foam. Jadi penggunaannya sangat tinggi kerana harganya murah dan tidak mudah terbakar. Jadi CFC ini jahatnya dia yang akan memusnahkan lapisan ozon setelah mereka memasuki stratosfera. Setelah mereka memasuki stratosfera menyebabkan ozon sukar terbentuk sukar terbentuk secara semula jadi. Sebab apa? Bila ada CFC maka ozon akan terurai Sebab apa? Sebab ozon adalah unsur yang tidak stabil berbanding dengan CFC yang mana boleh kekal boleh kekal di dalam atmosfera berpuluh-puluh tahun. Itu hebatnya gas-gas yang boleh memakan ozon ini Jadi bahan-bahan pemusnah ozon ini atau kita panggil ODS ozone depleting substances iaitu chlorofluorokarbon, hydrochlorofluorokarbon, halon, metilbromida dan pelarut. Ini antara contoh Boleh bincangan cikgu masing-masing, cikgu hanya akan jelaskan macam ini sahaja sebab inilah ulang kaji Kita tengok bagaimana proses ia berlaku proses penipisan ini Jadi gas CFC yang terdapat di atmosfera akan bertindak balas dengan UV yang terdapat dalam pancaran matahari, lalu memecahkan chlorofluorokarbon menyebabkan satu unsur klorin ataupun unsur-unsur klorin ini akan terpisah. Akhirnya bertindak balas dengan atom oksigen yang terdapat dalam ozon, lalu memecahkan ozon
Tu yang dikatakan bahawa ozon telah terurai, akhirnya semakin nipis ya. Kita tengok ya bagaimana berlakunya UV daripada pancaran matahari diserap oleh klorofluorokarbon menyebabkan terbebasnya klorin. Akhirnya klorin ini akan bertemu ataupun memusnahkan ozon ya, apabila ia memecahkan ozon menjadi klorin monoksida ya. Akhirnya proses ini berlaku berulang kali dan menyebabkan ozon semakin nipis ya, Inilah antara proses contoh ya cikgu tunjukkan secara animasi. Anak-anak boleh tanya cikgu masing-masing ya, bagaimana cara yang termudah yang boleh anak-anak faham. Nah, ini cara yang saya tunjukkan ya. Anak-anak sekalian, seterusnya cikgu tunjukkan faktor berlakunya penipisan lapisan ozon ya. Anak-anak boleh berbincang, cikgu hanya akan tunjukkan secara laju ya, sebab ini adalah pelangkaji, iaitu dalam sektor pertanian ya. Kegiatan pertanian sama ada penggunaan baja kimia ataupun racun serangga yang tidak terkawal yang akan membebaskan metil bromida dan juga nitrat oksida. Gas-gas ini akan memusnahkan lapisan ozon dan akhirnya menjadi semakin nipis. Ini contoh ya, anak-anak boleh bincang dengan cikgu masing-masing ya. Yang kedua cikgu akan masukkan ialah faktornya ialah penggunaan gas klorofluorokarbon ya, iaitu dalam aktiviti penyemburan cat, pemadam api, racun serangga, minyak wangi, pendingin hawa, pencuci pakaian ya. Kalau kita pergi dry cleaning, dia menggunakan membebaskan gas-gas ini ya, menggunakan ni. Jadi ini adalah punca berlakunya penipisan lapisan ozon ya. Sama ada biasanya penggunaan gas klorofluorokarbon ini amat giat berlaku ya pada zaman ini ya, terutama sekali pada saat pemanasan global. Maka ramai ya banyak isi rumah yang menggunakan pendingin hawa ya. Boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Seterusnya ialah anak-anak sekalian, cikgu pergi laju sekali ialah aktiviti perindustrian. Contohnya ialah arang batu, industri pemprosesan petroleum akan menambahkan sebahagian hidrokarbon dan karbon dioksida dalam udara yang boleh meningkatkan lapisan ozon ya. Kenapa ya? Sebab gas-gas ini akan memerangkap haba ya, dan akhirnya akan membantu berlakunya penipisan lapisan ozon. Seterusnya ialah anak sekalian. Cikgu pergi lagi, iaitu aktiviti pembalakan ataupun penyahutanan ya, iaitu penebangan hutan menyebabkan bertambahnya gas karbon dioksida dan pengurangan oksigen, sebab proses fotosintesis tidak akan berlaku dengan giat sebab tidak ada pokok, maka berlakulah kepekatan gas karbon dioksida. Kekurangan oksigen menyebabkan sukarnya untuk berlakunya ozon, pembentukan ozon, akhirnya akan menyebabkan penipisan lapisan ozon ya. Bila bertambah karbon, suhu jadi tinggi, maka ini akan mempercepatkan proses penipisan lapisan ozon. Seterusnya anak sekalian adalah pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah ya, menyebabkan berlakunya peningkatan karbon dioksida di udara. Pembakaran plastik dan polistiren akan membebaskan CFC dan anak-anak dah tahu apa kesannya, memusnahkan ozon, akhirnya berlakulah penipisan lapisan ozon. Mudah sangat ya anak-anak sekalian. Seterusnya cikgu pergi dengan lajunya, iaitu faktor aktiviti pengangkutan ya. Kita tengok hari ini setiap rumah ada 2 buah dan 3 buah kereta, itu contoh ya. Jadi bila banyak kenderaan, maka berlakulah peningkatan penggunaan bahan api fosil oleh kenderaan bermotor ya. Sama ada iaitu contohnya petroleum yang akan membebaskan karbon dioksida, menyebabkan terbebas ke atmosfera, menghalang bahangan bumi daripada keluar ke atmosfera, terbebas ke angkasa, akhirnya akan memerangkap haba ya, dan juga ini akan membantu peningkatan penipisan lapisan ozon. Mudah. Dan juga pendingin hawa yang digunakan oleh kenderaan ya, yang banyak ini akan membebaskan CFC. Apatah lagi kalau kenderaan yang lama
yang tidak yang mana sistem pendingin hawanya tidak berfungsi dengan baik, maka ini makin menambah pembebasan CFC ya. Okey, seterusnya ialah faktor seterusnya ialah pelancaran roket atau ujian nuklear ya. Okey, cikgu ambil huraiannya untuk pelancaran roket, iaitu bila berlakunya pelancaran roket, unsur klorin dibebaskan apabila bahan api pepejah yang digunakan semasa pelancaran roket ini mengandungi unsur klorin ya, membebaskan unsur klorin lalu bertindak balas dengan oksigen membentuk klorin oksida, dan sebagaimana yang anak-anak telah tahu ya, klorin oksida akan menyebabkan berlakunya penipisan ozon sebab dia akan memusnahkan ozon. Okey, seterusnya banyak ni. Okey, seterusnya ialah yang faktor semula jadi ya. Cikgu ambil satu contoh faktor semula jadi, iaitu letusan gunung berapi, iaitu pembebasan gas sulfur dioksida. Dan anak-anak boleh minta cikgu terangkan bagaimana faktor semula jadi ini mempengaruhi penipisan lapisan ozon. Okey ya anak-anak sekalian. So, cikgu masuk kepada kesan penipisan lapisan ozon terhadap ASF ya, iaitu alam sekitar fizikal. Pertama ialah pemanasan global yang membawa kepada perubahan iklim dunia. Berlakulah pencairan ais ya di kutub utara, menyebabkan berlakunya peningkatan aras lautan. Dan kalau kita nak kaji dengan lebih detail lagi, bila berlaku peningkatan aras lautan, maka berlakulah lapisan pinggir laut dan sebagainya. Ini contoh ya, anak-anak boleh bincang ya. Okey, seterusnya cikgu akan teruskan lagi kesannya ialah terhadap berlakunya peningkatan kadar luluh hawa fizikal. Sebab apa? Bila suhu semakin panas, berlaku pemanasan global disebabkan oleh pancaran matahari yang banyak dengan UV yang banyak, ini menyebabkan suhu tinggi. Proses kembang kecut batuan berlaku dengan giat, terutama sekali di kawasan-kawasan gurun ya. Jadi akhirnya berlakulah kadar luluh hawa fizikal akan meningkat ya. Okey, seterusnya cikgu akan masukkan lagi contoh ya, contoh kesan ke atas flora dan fauna ya. Jadi cikgu ambil ke atas fauna, iaitu pendedahan secara langsung UV ke atas kulit binatang boleh menyebabkan berlakunya kanser kulit dan juga katarak mata. Bukan sahaja manusia ya, tapi binatang juga akan terkesan dengan ini ya. Mungkin akan menyebabkan berlaku mutasi ataupun kalau dia mengandung, mungkin anaknya nanti akan jadi cacat dan sebagainya ya. Okey, seterusnya ialah tengok ya, pokok yang saya tunjukkan kemusnahan flora ya, iaitu sinar UV yang kuat menyebabkan berlakunya pertumbuhan minimum pada tanaman ya, berlaku gangguan fotosintesis ya, dan juga pengeluaran bunga. Mungkin hutan juga akan menanggung kesan berbahaya sinar ini. Mungkin daun dia akan luruh, gugur dan akhirnya akan wujud satu hutan yang tidak ada daunnya. Ini membawa banyak kemusnahan ya, menyebabkan habitat fauna akan terjejas ya. Okey, dan juga kehilangan biodiversity. Seterusnya ialah cikgu pergi lagi ya dengan sejatan meningkat. Bila sejatan meningkat, berlakunya peningkatan dalam kerpasan, contohnya hujan ya. Boleh bincang dengan kawan-kawan dan cikgu ya. Okey, seterusnya cikgu akan pergi dengan laju sebab akan menyebabkan berlakunya tekanan udara rendah yang ekstrim. Ekstrim ya, yang melampau. Wujud peningkatan kejadian ribut yang kuat disebabkan perbezaan cerun tekanan udara yang ekstrim antara tekanan udara rendah dan tekanan udara tinggi. Okey, seterusnya. Cikgu pergi lagi. Cepat sangat ya cikgu pergi ni. Okey, akan menyebabkan kelembapan udara yang rendah. Bila suhu tinggi, wap air dalam udara menjadi kering, udara akan menjadi panas, suhu menjadi tinggi. Jadi kelembapan udara adalah rendah. Okey, seterusnya apa kesan lagi anak-anak sekalian? Cikgu tunjuk gambar ya. Berlakunya fenomena kemarau ataupun fenomena El Nino. Ini contoh ya, boleh bincang dengan cikgu ya.
Okey, cikgu dah seterusnya cikgu akan masukkan kesan terhadap apa lagi ya? Terhadap marine ya. Okey, ataupun kehidupan lautan. Contohnya pendedahan matahari, sinar matahari dengan UV yang tinggi menjejaskan pembiakan plankton. Dan sekiranya plankton musnah, anak-anak mesti dah tahu, mesti rantaian makanan akan musnah, akan terganggu. Okey, sebab tidak adanya sumber plankton ini ya untuk untuk dijadikan sumber makanan. Okey. Okey, anak-anak sekalian, khususnya kesan terhadap manusia cikgu akan pergi secara langsung ya. Okey, cikgu akan masukkan secara langsung dan bincang dengan kawan-kawan ya. Okey, pertama ialah penyakit kulit seperti kanser kulit dan katarak mata. Ini contoh cikgu dah masukkan ya. Aktiviti sosial terganggu. Contohnya beriadah, berkelah, bersukan ya. Okey, aktiviti domestik terganggu kerana tidak ada air ya. Kurangan air untuk masak, mandi dan sebagainya. Okey, aktiviti pertanian terjejas. Contohnya pokok layu dah mati sebab suhunya amat tinggi ya. Suhu tinggi menyebabkan emosi manusia tak stabil ya, stres, berpeluh, strok haba. Ya Allah ya, banyak lagi kesan ya. Melemahkan antibodi manusia ya. Dan mengganggu genetik manusia, mungkin boleh membawa kepada kecacatan bayi ya. Kalau terdedah dengan banyak ke atas UV ya. Cikgu fikir langkah pun cikgu akan ambil dengan cepat ya, iaitu langkah-langkah yang anak-anak boleh bincang seterusnya ya dengan cikgu dan kawan-kawan ya. Iaitu protokol Montreal mana gagasannya ialah untuk menghentikan penggunaan CFC menjelang 2030. Malaysia juga telah menandatangani protokol ini ya. Ini langkah ya. Penggunaan tenaga alternatif yang tidak terlalu bergantung pada tenaga konvensional, contohnya tenaga solar yang mesra alam, tenaga angin, itu contoh ya. Penghijauan bumi, tanam semula bumi, tanam semula kawasan hidroka, dan cikgu selalu cadangkan kepada anak-anak murid saya ya. Setiap kali bermulanya semester pertama, cikgu suruh dia tanam sepohon pokok di rumah. Mesti tanam ya, sepohon pokok di rumah. Jangan tanam pokok toge ya, tanam pokok bunga, pokok buah-buahan. Cikgu sentiasa menyuruh student saya tanam. Jadi anak-anak juga cikgu cadangkan ya. Tengok video cikgu lepas diminta emak tanamkan sepohon pokok di rumah kita ya. Okey, sebagai langkah penghijauan bumi ya. Okey, seterusnya ialah mengurangkan ujian nuklear di kutub ya, ataupun di benua Antartika. Okey, jaga penyaman udara. Kalau rosak yang lama melebihi 10 tahun, 15 tahun, cikgu sarankan tukar. Gantikan dengan pendingin hawa yang mesra alam yang menggunakan R32 ya. Okey, anak-anak sekalian, seterusnya ialah menggunakan teknologi hijau. Ya, contohnya boleh menghasilkan tenaga biomas melalui incinerator. Ya, mana kita tak payah lukus sampah di tapak pelupusan, tapi kita menggunakan incinerator. Okey, contohnya kerajaan Singapura dia telah menggunakan incinerator menghasilkan gas yang bebas yang mesra alam ya. Kita pun boleh ya. Kempen menggunakan barangan yang bersifat mesra alam ya. Dan juga kempen kongsi kenderaan ataupun Earth Hour, Hari Bumi. Anak-anak kena ingat ya, kempen ni kena sebut semasa kita menghuraikan langkah kempen. Jangan kata hendaklah menjalankan kempen ni cikgu rasa tidak ada markah yang penuh. Jadi boleh masukkan contoh kempen ya dalam huraian kita. Okey, dan juga menggunakan teknologi hybrid untuk kenderaan ya. Yang terakhir yang cadangan cikgu saja ya, boleh bincang. Kalau tak ada dalam ni, anak-anak boleh bincang dengan cikgu masing-masing ya. Sebab cikgu buat ni hanya untuk ulang kaji secara cepat. Tu ya. Yang akhir ialah pendidikan. Cuma cikgu tegaskan kalau pendidikan perlu nyatakan contohnya dalam subjek geografi dimasukkan tajuk penipisan lapisan ozon untuk memberi kesedaran. Jangan hanya sebut pendidikan sahaja ya. Mungkin kita tidak akan dapat markah yang penuh. Cikgu cadangkan, cikgu telah ajar anak murid saya menggunakan benda-benda ni supaya mendapat markah yang tinggi ya. Okey, itulah antara langkah-langkah yang
cikgu cadangkan, ya, cikgu tuliskan secara sepintas lalu. Jadi cikgu harap anak-anak sekalian dapat manfaat daripada ulang kaji cikgu yang laju ini, ya. Dan sekiranya ada cikgu tersalah, apa-apa maafkan cikgu, ya, dan boleh bincang dengan cikgu masing-masing. Jika bermanfaat boleh sharing sama kawan-kawan, ya. Okey, bye comel-comel dan selamat menduduki peperiksaan semester 2. Bye.